li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Ibu ayah, saya muliakan tuan imam, para ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Khair yang turut hadir, para guru, para asatizah, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah pada hari ini dengan hari yang barakah 14 Sya'ban. Kita berkumpul di Zawiyah Nasiriyah untuk menyaksikan majlis pecah tanah yang disempurnakan oleh Tuan Guru Haji Jusuh, yang telah kita dengar ucapan beliau tadi dan dah diselesaikan upacara piling. Dan insya-Allah selepas ini, lepas habis ceramah ni berkenaan dengan nisfu Sya'ban ni, pukul 12 lagi Tok Guru pula akan mai. Ada 6 orang Tok Guru akan datang insya-Allah, kalau tidak ada aram lintang lah. Jadi kalau ibu ayah semua boleh duduk sampai habis itu, alhamdulillah lah. Dan kalau kita minta Tok Guru bagi ucapan sikit, doa sikit, minta seorang 5 minit, 6 minit je, tak banyak mana pun. Minta seorang-seorang pakat doa, moga-moga diberkati tempat ni insya-Allah taala. Ada Tok Guru dan 6 orang kalau ikut yang dah confirm, mungkin yang akan datang ni Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada, Tuan Guru Haji Aminuddin Abdul Rahim, ahli jawatan kuasa Fatwa Kedah dan mudir madrasah beliau di dekat dengan Gurun. Kemudian ada 4 orang lagi, rasa Baba Yazid mari ke? Mana dia pun? Baba Yazid mungkin mari juga. Anak Tok Guru Haji Saleh. Kemudian ada beberapa orang lagi lah. Tuan Guru Haji Zakaria Ampang, insya-Allah akan hadir. Besan Tok Guru Haji Yusof, Tok Guru Haji Zakaria Ampang, besan Tok Guru Haji Yusof, insya-Allah. Sampai pukul 12 kita makan hari ini ada 2, ada kambing golek dengan nasi Arab, nasi Arab. Ini nasi Arab Melayu. Adik saya masak balik khas daripada Kuala Lumpur untuk masak nasi Arab untuk majlis kita hari ini, insya-Allah. Jangan balik lah. Balik lagi siapa nak makan? Nasi kambing 2 ekor. Kita ada banyak ni. Tak tahu kot lagi dia pemain pukul 12 ikut boleh jadilah. Ya. Baik. Apa yang patut kita lakukan dalam bulan Sya'ban yang saya baca ni daripada kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyatil Ma'thurah allati tashrahu as-sudur, karangan Al-Imam Al-Syekhul Khatibul Baligh Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir Qudus Al-Makki Al-Syafi'i, yang merupakan guru di Masjidil Haram, yang wafat pada tahun 1335 Hijriah. Beliau asal daripada Indonesia, daripada Kudus, dan menjadi guru besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram pada satu ketika dulu. Dan beliau juga antara orang yang pernah duduk di Ruwaq Jawi di Mesir, merupakan murid kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu taala. Beliau sebut di sini, i'lam anna Sya'ban al-mukarrama min al-ashhur al-mu'azzamah. Sya'ban yang dimuliakan ini adalah termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah, dan dia adalah bulan yang berkatnya masyhur. Wa khairatuhu mawfurah. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaim as-salihah. Dan kebaikannya banyak. Bertaubat di dalam bulan ini adalah sebesar-besar ghanimah, sebesar-besar ganjaran dan anugerah yang kita perolehi. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah. Dan ketaatan yang dilakukan pada bulan Sya'ban adalah sebesar-besar perniagaan yang akan mendapatkan keuntungan. Ja'alahu Allah Ta'ala midmar az-zaman wa dhamina fihi lit-ta'ibin al-aman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai jaminan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan keamanan. Maka diamankan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Man 'awwada nafsahu fihi bil ijtihad. Siapa yang membiasakan dirinya dalam bulan ini dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh dengan ibadah,
faza fi ramadana bihusnil i'tiyad. Maka dia akan mendapatkan Ramadan dengan persediaan yang lengkap. Jadi nak kena dapatkan Ramadan yang sempurna, perlu persediaan pada bulan Sya'ban yang kita temui ini. Orang ni nak tengok macam mana Ramadan dia, tengok bagaimana Sya'ban dia. Kalau Sya'bannya bagus, maka insya-Allah Ramadannya akan mendapatkan kebaikan. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarna fil haditsil marri biqaulihi wa Sya'banu syahri, kata Nabi. Nabi telah sebut dalam hadis, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Kenapa Sya'ban dijadikan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena disebut wa syuqqa fihi al-khamaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan inilah berlakunya pembelahan bulan. Belah bulan pada bulan Sya'ban. Wa huwa syahrus salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bulan ini juga bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada turunnya ayat Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, pada bulan Sya'ban. Jadi banyakkan selawat pada bulan ini seperti yang disebutkan dalam Tuhfatul Ikhwan karangan Al-Imamul Fashani rahimahullah, fa'aksiru minas salati 'alaihi ayyuhal ikhwan fi kullil azman. Banyakkan selawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Ahlan wa sahlan. Ustaz Abu Bakar. Ini sahabat saya dari Mesir. Setiausaha Ruak Jawi. Mudir Ma'had Ihya Ulumuddin. Di Sedim ke Sidang. Sedim. Khususan fi syahri nabiyikum Sya'ban. Kata Imam Fashani rahimahullah, banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada bulan Nabi kamu, wahai teman-teman. Fi lailati nisfihi tuqsamu ajalil ibad wa yuhkamu fiha bil qurabi wal bu'ad awal bi'ad. Pada malam nisfu Sya'ban ini dibahagikan ajal hamba. Ini malam nisfu Sya'ban, ini malam ni. Malam ini adalah malam ditentukan dan dibahagikan ajal hamba tersebut. Lepas tu kita nak minta kepada Allah, moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditentukan pada malam ini juga berkenaan dengan keadaan kita, sama ada kita ni di neraka ataupun di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malam yang besar. Jangan diabaikan. Insya-Allah malam ni di Zawiyah kita akan baca Yasin 3 kali. Dan kita akan buat di sinilah Yasin 3 kali. Siapa yang nak mari boleh mari. Kita akan buat di sini. Kalau kata ramai kita buat di dalam inilah bawah kemah ni. Kalau tak ramai kita buat dalam inilah dalam Dewan Dalail. Dalam tu. Qala fi Tuhfatil Ikhwan. Dan disebut oleh Imamul Fashani dalam Tuhfatil Ikhwan, ruwiya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Atha bin Yasar, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nasaqa malakul maut alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Malam ini disebutkan dalam hadis yang riwayat daripada Sayyidina Atha bin Yasar, pada malam nisfu Sya'ban ini malaikat maut akan memadamkan nama orang yang akan mati pada Sya'ban ini. Tak, minta maaf. Nasaqa malakul maut kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat maut akan mula tulis pada malam tersebut nama-nama yang akan mati daripada Sya'ban ni sampai ke Sya'ban akan datang. Jadi malam ni akan ditentukan siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati pada malam ini. Tamam? Jadi macam mana? Jadi apa ni, doa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tarik nyawa kita, ia dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Malam ni malaikat akan tulis. Malaikat maut akan tulis. Akan mula tulis balik nama orang yang akan mati daripada Sya'ban kepada Sya'ban tahun depan. Dia akan tulis. Wa innar rajula la yadhlimu wa yafjuru wa yankihun niswan wa yaghrisul asjar wa qad musiqa ismuhu minal ahya ila al-amwat. Orang yang buat zalim, orang yang buat jahat,
orang yang menikah, orang yang tanam pokok, qad nusikha ismuhu, akan ditulis nama-nama mereka tadi, minal ahya ilal amwat, daripada mati hidup kepada mati. Mereka akan dituliskan sebagai orang yang akan mati. Malam ni, dia akan tulis orang-orang yang akan mati malam tersebut. Jadi malam Syaban ni, malam ditulis siapa akan mati. Malaikat maut akan tanda, ni mati, yang ni mati, yang ni akan mati, yang ni akan mati. Itu. Macam mana? Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'bana. Dan tidak ada malam yang lebih agung selepas Lailatul Qadar melainkan malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan diabaikan malam ni. Berapa ramai di kalangan umat yang mengabaikan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Diabaikan, pergi main, pergi pasar raya, sonok dengan keluarga dan sebagainya, terlupa untuk beramal pada malam tersebut. Sedang malam ni malam amal. Malam yang sepatutnya kita kosongkan malam tersebut daripada perkara yang lain. Kalau ada urusan yang tidak sepatutnya, ditumpukan amalan pada malam ini. Sebab tu nak buat seorang-seorang mungkin malah, buat ramai-ramai. Cari tempat pondok, tempat pengajian, masjid. Jarak masjid Tongpelu tiap-tiap tahun rasanya buat baca Yasin 3 kali. Kalau ada buat di masjid, yang boleh ke masjid, Di sini pun akan buat juga. Jadi terpulanglah. Nak ke mana-mana. Summa'lam. Kemudian kata Syekh lagi, anna amra Allah Ta'ala la yubaddal wa la yughayyar ba'da ibrazihi lil malaikati alaihimus salatu wassalam. Dan ketahuilah, urusan Allah ataupun perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan tidak akan berubah. Tak akan diubah lagi selepas ditunjukkan kepada para malaikat. Jadi bila dah ditunjuk, contohnya orang ni akan mati pada sekian tarikh, Allah Ta'ala tunjukkan perkara tersebut kepada malaikat maut, maka ni tak boleh berubah dah. Yang ni tak akan berubah dah pada ketika tersebut. La yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan didahulukan, tak akan ditakhirkan walau satu saat, dan tidak akan dibelakangkan ataupun didahulukan walau satu saat. Waktu kita mati tu, waktu itulah kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dia tak akan main lewat. Yang main lewat ni kita. Malaikat dia tak akan kata tak tangguh sat gua. Tengok dia tengok sonok dengan keluarga dia tu, bagi seminit 2 lagi. Tak ada dah. Seminit pun waktu tu dia akan tarik pada waktu tu. Sesaat pun dia akan tarik pada ketika tersebut kalau dah ditentukan. Bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fil lawh. Kecuali kalau kata dia masih dalam lauh mahfuz, tak tunjuk lagi kepada malaikat, masih dalam lauh mahfuz, pada ketika tersebut kata ulama, fa innallaha ta'ala yamhu minhu wa yusbitu ma yasha. Allah Ta'ala akan mengekalkan yang Allah Ta'ala ingin kekalkan, dan Allah Ta'ala akan padam benda yang Allah Ta'ala ingin padamkan. Adakah bermaksud di sini bertukar pada iradah Allah Subhanahu wa taala? Dan iradah Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala telah menentukan sejak daripada qadim. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala qadim, tak akan berubah. Allah Ta'ala mengetahui bahawa akan berlaku pertukaran tersebut. Itu je. Allah Ta'ala sendiri mengetahui akan berlaku pertukaran tadi. Kita kadang letakkan satu perancangan, kita tak tahu kata esok kita akan tukar perancangan tersebut. Yang kita rancang, kita nak buat lah. Dan Allah Ta'ala ketika merancang ataupun meletakkan sesuatu, Allah Ta'ala telah mengetahui bahawa perkara tersebut juga akan berlaku perubahan. Itu maksudnya. Wa qad ruwiyat atharun wa ahadithu ahadiyatun tufidu annahu yaqdi Allah Ta'ala fi tilka al-lailah al-mubarakah kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila mithliha. Dan diriwayatkan dalam asar bahawa Allah Ta'ala menentukan pada malam ini ajal, amal, rezeki sampai ke tahun yang akan datang. Jadi sampai setahun akan datang ditentukan. Wa fi kathirin min al-akhbari al-ikhtisaru 'ala al-ajal. Dan banyak hadis yang hanya khusus kepada ajal sahaja, kepada kematian. Maksudnya kematian ditentukan pada malam ini. Padahal dalam hadis yang lain ada riwayat mengatakan bahawa bukan hanya ajal sahaja, termasuk rezeki, termasuk amal kita juga ditentukan pada malam ini. Baik, apa hikmah ditentukan malam ini sebagai malam penentuan? Hikmahnya kata ulama, targhib wa tarhib. Sebagai dorongan dan juga sebagai ancaman. Fayuraghibu al-mukallafa qabla maji'iha fi al-khair. Dan ini akan
menyebabkan orang yang ditaklifkan dengan amal, orang yang dah baligh, dah cukup umur, sampai dakwahnya berakal, mereka ini akan jadi semangat qabla maji'iha fil khair wa yurahibu minasyarr. Jadi menjauhkan mereka daripada kejahatan, mendekatkan mereka kepada kebaikan. Dah tahu dah kata malam ni ditentukan ajal. Lepas tu boleh syok lagi. Dah. Orang akan terus berbondong-bondong untuk melakukan amal dan tidak akan melakukan kejahatan pada malam tersebut. Wa yajtahidu fiha bit-ta'ah, dan sungguh-sungguh dengan ketaatan. Asallahu ta'ala an yaktuba fi tilkal lailati sa'adatahu. Moga-moga Allah Ta'ala mencatatkan pada malam ini bahawa dia adalah orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga kita dicatat sebagai orang yang bahagia di sisi Allah. Karena kita semua dah ditentukan oleh Allah sama ada bahagia ataupun celaka kita di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita tergolong di kalangan orang-orang yang celaka. Nah, karena orang yang celaka, macam mana kehidupan dia pun akan celaka. Nah, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah dengan berkat Nabi kita Muhammad, moga Allah lindungkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika yakunu haluhu ba'da mururiha khasyata an yakuna kutiba fiha min amwati tilka as-sanah fa ista'idda li liqa'i Allah Ta'ala. Hadha sya'nu ulit taufiq. Ini orang kerja orang-orang yang ahli taufiq. Ketika mereka dah tahu ditentukan dah pada malam ni kematian mereka, maka setiap hari mereka akan bersedia. Kenapa? Kerana tahu dah hari ini dah ditentukan. Saya akan mati pada malam sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian, maka saya takkan nak buat lagi benda yang menyebabkan saya terlupa dengan perkara tersebut. Aksiru min zikri hadimil ladzat. Banyakkan mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan kita. Dan berapa orang yang diampun dosanya pada malam ini, dan siapa yang tidak diampun dosanya? Ini ambil perhatian. Nah, siapa yang tak diampun dosanya pada malam ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilka al-lailati illa likahinin aw sahirin aw mushahinin aw mudmini qamrin aw 'aqin liwalidayhi." Allah ampunkan seluruh dosa muslimin pada malam ini. Seluruh dosa muslimin Allah ampunkan pada malam ini, melainkan kepada kahin atau sahir, tukang tilik dan juga tukang sihir. Nah, tukang sihir yang duk beramai dengan sihir tidak akan diampunkan oleh Allah. Yang tukang tilik tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau musyahin, musyahin hanya orang yang syahna, maksudnya berlaku pergaduhan di antara dia dengan teman dia, tak bertegur sapa di antara dia dengan teman dia. Na'udzubillah min zalik. Cukup sekadar untuk kita mengelakkan daripada berlakunya pertengkaran tersebut dengan bagi salam kepada dia. Kita bagi salam, dah terputus dah kita punya, orang panggil tak tegur sapa tu. Macam mana sekarang ni lagi senang, sekarang telefonnya. Kita nak marah kat kawan ni, dia pun marah kat kita. Kita tahu dah, kata kalau jumpa tobat tak sembang. Buat apa? Telefon. Telefon dia bagi dia angkat. Jangan telefon guna handset kita, dia tahu. Kalau dia tahu, guna handset orang lain. Dia angkat, kita bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Siapa ni? Tak apa. Nak bagi salam je lah, kata. Nak bagi salam je. Selesai malam tu. Kalau lagi tak buat macam tu, tak akan diangkat doa kita dan tak diampunkan kita. Mudmini khamr, yang berurusan dengan arak. Nah, moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Yang berterusan dengan arak, ini pun tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Yang seterusnya, aqin liwalidayh. Ini yang derhaka kepada ibu dan ayahnya. Jaga-jaga. Yang derhaka kepada ibu dan ayah, kena mohon ampun kepada Allah, kerana malam-malam mana pun dia tak diampun oleh Allah Ta'ala. Kerana dia tertanggung dengan ibu dan ayahnya pada ketika tersebut. Jaga-jaga, no? Hati-hati kepada yang ada masalah dengan ibu dan ayahnya. Kena jumpa, minta ampun. Dan Al-Imam, saya sebut, Al-Imam Ali Zainal Abidin tak pernah makan dengan mak dia. Kenapa? Kerana takut pandangan mata dia mendahului keinginan mak dia. Macam tu sekali. Mak dia makan, dia takut nak makan dengan mak dia. Dia kata saya tak pernah makan dengan mak saya. Uish, orang kata macam mana boleh baik dengan mak pada tak pernah makan dengan mak? Patutnya makan dengan mak lah. Dia kata kerana saya bimbang, takut-takut saya duk tengok makanan tadi ni, saya duk berkenan, mak saya pun berkenan yang tu juga. Maka saya berkenan dulu daripada dia pada waktu tersebut, menyebabkan saya biadab dengan dia. Sampai macam tu.
Nah, akhlaknya para awliya Allah Subhanahu wa taala dengan ibu dan ayahnya. Nah, Al-Imam Haywah bin Shuraih tengok mak dia panggil tengah duduk majlis kelas. Nah, tengah duduk mengajak anak murid 5,000 orang mari mengaji hadis. Ayah dia, mak dia panggil dia daripada belakang. Anak murid tak tahu kata mak panggil, keluar. Keluar pergi buat apa? Orang tak tahu dia keluar tiba-tiba aja. Tengah duduk mengajak bangun. Keluar, lama lepas tu baru dia patah balik duduk sinting lengan. Basah. Tanya buat apa Tok Guru? Kata dia basuh ayam. Mak saya tadi panggil suruh basuh ayam. Nah. Kalau kita nak mak pun agak-agak lah tengah duduk kelas ni. Ya. Takkan waktu lah pun nak kena basuh ayam. Tak. Dia tak kata apa. Basuh ayam. Basuh ayam. Kemudian apa dia lagi? Mak dia dalam riwayat sebut panggil suruh bagi makan kat ayam. Ayam tak bagi makan lagi. Pergi bagi makan ayam dulu. Keluar pergi bagi makan ayam dulu. Kita berapa banyak yang mak ayah masih hidup, telefon kita tak pernah angkat. Ha? Telefon tak angkat. Telefon buat tak tahu. Itu kena letak dalam hati kita. Buat kerja apa pun pada waktu tersebut, kecuali semayang je. Yang wajib. Nah, kalau mak telefon, kena angkat. Macam tu sepatutnya. Kalau orang lain raja telefon boleh tak lagi. Tapi kalau mak telefon, kena angkat. Sebab dia lagi tinggi pada raja. Faham? Tu yang kena ambil berat betul-betul. Berapa ramai yang mengabaikan perkara tersebut menyebabkan rezekinya tak diberkati oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Haywah bin Shuraih yang saya cerita tadi bagi makan ayam kerana mak dia panggil tengah duduk mengajak tu. Gaji dia 60,000 dirham sebulan. Dan dia tak mengajak, tak kerja apa, hanya mengajak saja. Dan bila tengok gaji dia 60,000 dirham. Dirham kalau satu dirham dan ni sama dengan berapa ringgit? Ha? 20? Oh, murah eh? Ha. Murah-murah pun kali tengok. 60,000 kali dengan 20 ringgit. Jadi berapa? Kat 120,000 bah. Ha? Ke berapa? Ah, kena kira pula kita pun. Ha. Berapa ni? 120,000 lah. Ha, 60,000. 60,000 kali dengan 20 ringgit. Sama dengan sejuta. 1.2 juta bukan 60,000, 120. 1.2 juta. Gaji dia sebulan 1.2 juta. Ada siapa gaji 1.2 juta? Dia sebulan 1.2 juta gaji dia. Kenapa? Kerana berkat mengikuti apa yang dicakap oleh mak dia. Tamam? Summa sarada nahwa zalika minal ahadits. Kemudian disebut lagi oleh ulama, bukan sikit tu saja yang tak diampunkan, yang tidak diterima doanya pada malam tersebut, ada lagi. Sebagian ulama kata Imam Abdul Hamid Qudus, qad ijtama'a min riwayati anna al-mahjubina 'anil maghfirah war rahmah, yang terhijab daripada keampunan dan rahmat pada malam ni. Yang pertama musyrik, orang yang musyrik. Yang kedua musyahin tadi. Yang ketiga usyar. Usyar siapa dia? Pengutip cukai. Yang keempat qatilu nafsin, pembunuh. Yang kelima qati'u rahimin, yang memutuskan silaturahim. So saya sebut tadi, kalau orang putuskan silaturahim kita, kita sambung. Kalau kita yang memutuskan, lagi wajib sambung balik. Kalau kita sendiri yang memutuskan. Nah. Musbilul izar, yang seterusnya ni, yang melabuhkan kain dengan maksud apa? Dengan maksud takabbur. Kalau tidak takabbur, makruh. Kemudian zanin, yang berzina. Na'udzubillah. Kalau tak bertaubat daripada dosa zinanya. Syaribin atau syaribun. Syaribun maksudnya yang minum arak. Qattatun. Qattat namam, maknanya yang suka mengadu domba. Saya suka aja kerja nak bagi pecah belah orang je. Jumpa orang ni kata pergi belaga orang ni, pelaga pula dengan kawan ni. Ha ni, namam. Qattat dipanggil. Musawwir. Musawwir yang buat patung untuk disembah. Aq, yang menderhakai ibu dan ayahnya. Kemudian madribun fit tijarat, iaitu yang meletakkan cukai dalam, madribun juga termasuk cukai juga, yang meletakkan cukai dalam perniagaan. Kemudian mubtadi'un, ahli bid'ah. Yang ke seterusnya rafidiyun, rafidah, yang mana dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat Nabi SAW. Siapa yang berakhlak dengan salah satu daripada yang disebutkan tadi, fatahul fauzu bil ghufran, tidak dapat bagi dia keampunan pada malam ini, iaitu pada malam nisfu Sya'ban, illa an yatanassala min dhanbih, melainkan dia menggugurkan dan menghilangkan dosanya tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
ikhlas dengan taubatnya dan membasuh dirinya dengan air kehampaan ataupun air orang panggil an-nadam, ma'un nadam, air penyesalan dengan apa yang telah dia lakukan, maka insya-Allah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini dalam sebahagian riwayat dikatakan min adatillahi ta'ala fi hadhihi al-lailah an yazida fiha ma'u zamzam ziyadatan zahirah. Malam ni air Zamzam akan bertambah. Nah, air Zamzam di inilah di telaga Zamzam. Tapi kalau dalam botol yang kita tambah tu, tu karamat. Nah, kalau tengok air Zamzam malam kurang tambah. Yang adat pada malam ni mungkin boleh berlaku. Boleh jadi berlaku macam tu. Tapi kalau tak tambah juga kita dan sebut dalam ni kata air Zamzam tambah. Nah, tapi kita masa duk kata tu kita pergi tengok betul ke? Memang tak percaya, habis tak ada apa. Nah, memang dah dalam hati kita memang dah tak ada keyakinan dah. Tapi yang dimaksudkan sini air Zamzam di telaga Zamzam akan bertambah pada malam ni. Dia akan keluar membuak-buak pada malam ni. Dan disunatkan pada malam ini untuk kita menghidupkan malam Lailatul Nisfi minas Sya'ban. Disebutkan oleh Nabi SAW, sesiapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Nah, apa di sini? Nak tahu kita ni macam mana, tengok malam ni kita macam mana. Sebab Nabi kata wajabat lahul jannah, orang yang man ahya al-layali al-khams, siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajabat lahul jannah, maknanya dia ahli syurga Allah Ta'ala. Malam apa? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah 8 Zulhijjah, wa Lailatul Arafah, malam 9 Zulhijjah, wa Lailatul Nahar, iaitu malam hari sembelihan 10 Zulhijjah, wa Lailatul Fitri, malam Lailatul Fitri, malam hari raya Aidil Fitri. Malam orang semua kalut duk buat ketupat. Malam orang kalut semua duk pasang lilin. Orang duk pasang lilin, pasang pelita, pasang lampu. Lupa nak semayang, taubat. Lupa nak semayang, tasbih. Tak, malam ni sepatutnya dihidupkan dengan ibadah. Dan yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, ini malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa Allah Taala mendahulukan dan melebihkan Sya'ban? Nah, tadi disebut sini kata Sya'ban bulan Nabi SAW. Dalam hal ini sebahagian disebut fadala Rajabu atau fadala fadlu Rajabin fil ashril awal. Nah, kelebihan Rajab mamnu' minas sarf ataupun masruf yang kuatnya masruf, maksudnya dibaca dengan tanwin. Nah, sebab tu kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rajabin ada dalam tulis Allahumma ballighna Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba mereka takdirkan tu sebagai mamnu' minas sarf. Ala kulli boleh baca dua-dua. Boleh jadi mamnu' minas sarf, boleh jadi masruf. Boleh baca dengan tanwin, boleh baca dengan tidak tanwin. Dua-dua boleh, tapi yang kuatnya tanwin. Nah, fadli Rajabin fil ashril awal. Kelebihan bulan Rajab adalah pada 10 malam yang pertama. Kenapa? Li ajli fadli awwali lailatin minhu. Karena kelebihan awal malam dalam Rajab. Wa fadlu Sya'bana fil ashril awsat. Dan kelebihan Sya'ban adalah pada pertengahan yang 10 yang pertengahan. Kenapa? Li ajli lailatin nisfi minhu. Karena malam nisfu Sya'ban. Wa fadlu Ramadana fil ashril akhirati. Dan kelebihan Ramadan adalah pada akhir malam 10. Kenapa? Li ajli lailatul qadri. Karena malam Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir. Jadi Sya'ban ada banyak namanya, disebut juga sebagai malam barakah. Nah, disebut Lailatul Mubarakah, disebut juga Lailatul Bara'ah. Bara'ah maksudnya bara'ah minan nar, diampunkan dan dikeluarkan orang daripada neraka. Dan juga disebut sebagai Lailatul Qasamati wat Taqdir, yang malam yang mana dibahagikan dan ditakdirkan tentang sesuatu. Yang seterusnya namanya adalah Lailatul Ijabah, kerana dimustajabkan doa pada malam ini. Tamam? Ini malam yang tidak ditolak doa kita. Kerana dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qamsu layalin la yuraddu fihinna du'a'u. Malam 5 ini tidak ditolak doa. Jangan lupa malam ni, macam Tok Guru pesan tadi.
Malam ni doa sungguh-sungguh, doa kepada anak-anak kita, doa kepada keluarga kita, doa kepada diri kita, doa kepada masyarakat tempat kita, doa kepada para pemimpin kita. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka semua. Kalau baik mereka, baiklah umat ini insya-Allah. Nah, baik anak-anak kita, baiklah keluarga kita insya-Allah. Nah, Lailatul Jumu'ah, yang pertama malam Jumaat. Jangan tinggal. Yang kedua, awwalu lailatin min Rajabin. Awal malam Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, ni malam ini secara khusus. Yang keempat, Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadar. Yang seterusnya, yang kelima, Lailatul Aidain, dua malam hari raya. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, dikira satu malam maksud tu. Tamam? Kita doa banyak-banyak kepada Allah. Baik, apa yang nak kena buat pada malam ni? Kita nak baca doa apa? Antara doa yang perlu banyak kita baca pada bulan ataupun pada malam Lailatul Sya'ban ni, Lailatul Nisbi min Sya'ban, kata Sayyidi Al-Wana'i rahimahullah, baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Ini kerana ada hadis yang disebutkan tentang kelebihan bacaan doa tersebut, juga termasuk malam Lailatul Qadar dibacakan doa ini. Tamam? Dan kemudian kata al-Imam Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu taala, ada lagi doa-doa yang lain yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, wa qad jumi'a du'aun ma'thurun munasibun lil hal khassun bi lailatin nisbi min Sya'ban mashhurun yaqra'uhu al-muslimuna tilka al-lailata al-maimunata farada wa jam'an fi jawami'ihim wa ghairiha yulaqinuhum ahaduhum dhalika ad-du'a aw yad'u wa hum yu'minun kama huwa ma'lumun. Sama ada dibaca oleh Tok Imam pakat-pakat ikut, baca sikit pakat ikut ramai-ramai, ataupun Tok Imam baca kemudian diaminkan oleh jamaah pada ketika tersebut. Jadi semua masing-masing dengan keadaan yang telah disebutkan oleh Syekh. Kata apa? Ini dilakukan oleh golongan muslimin. Sekarang ni ada orang duk bid'ahkan dan sebagainya, abaikan, tidak ada, kita tak perlu tengok kepada mereka. Yang penting kita buat amalan pada malam ni. Orang yang suka membid'ahkan amalan-amalan yang telah disebut oleh para uliya ni, hakikatnya mereka sedang memutuskan umat ni dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dimainkan perkara tersebut. Jangan kita orang panggil terpengaruh dengan perkara tersebut. Tamam? Syaitan ya yang suka nak bagi orang jauh daripada amalan ni. Tapi atas nama yang baik lah. Atas nama tidak sunnah, kata dia. Dia kata ni tidak sunnah ni, buat apa nak buat? Kita kata Nabi sebut dalam hadis yang banyak tentang kelebihan nisfu Sya'ban, suruh kita beramal pada malam nisfu Sya'ban. Dan amalan tadi umum. Dan kemudian disusun oleh para ulama dengan khusus dengan doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ahwal ataupun berkait dengan doa ni luas. Fiqhud du'a awsa', kata ulama. Fiqh doa ni adalah awsa'. Kita boleh doa apa saja. Dengan ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala tak kata ud'uni bi du'ain nabi faqat. Doalah kepada aku dengan doa Nabi saja. Tak. Fiqhud du'a awsa'. Nah, fiqh doa ni luas. Boleh doa dengan apa saja. Kita doa kat anak lulus SPM. Mana ada Nabi doa lulus SPM? Ada doa Nabi bagi anak lulus SPM? Mana ada? Habis tu nak kata doa lulus SPM bid'ah. Kumpul baca Yasin kat anak untuk SPM dia lulus. Bid'ah. Bid'ah apanya? Itu kita kata kita tak faham dengan mereka ni. Faham tapi buat-buat tak faham. Baik, apa kaifiat malam ni yang kita nak kena buat? Ni kalau kata yang tak sempat duduk dalam jemaah, boleh mari mengaji, baca Yasin dan sebagainya, duduk dalam keluarga, pakat baca ramai-ramai. Kumpul anak-anak bini, duduk sekali baca. Apa dia? Kaifiat dia yang pertama, taqra awalan qabla dhalika du'a ba'da salatil maghrib surah Yasin thalatha. Jadi selepas solat maghrib, baca doa ni, ada doa dia. Doa ni banyak dah dalam, kalau cari dalam Google banyaklah. Ada doa nisfu Sya'ban. Kena baca doa ni. Sebelum tu baca apa? Baca Yasin 3 kali. Jadi malam ni kita akan baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama biniyati tulil umur, dengan niat panjang umur. Dan malam ni malam ditentukan siapa akan mati. Jadi kita minta doa moga panjang umur. Tamam? As-saniyah yang kedua biniyati daf'il bala. Yang kedua berniat agar dihalang daripada bala. Sekarang kita dalam ujian.
COVID dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara tersebut. Yang ketiga, biniyatil istighna 'anil nas. Dengan niat agar kita terkaya daripada manusia. Maksud tidak meminta-minta dan juga tidak bergantung harap kepada manusia semata-mata. Nampak? Tidak bergantung harap bukan bermakna kita tidak memerlukan manusia. Tak. An-nas lin-nas. Manusia memerlukan manusia. Cuma kita masukkan di sini istighna, maksudnya kita terkaya daripada mereka. Kalau mereka tidak boleh bantu kita pun, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu kita sentiasa. Tamam? Jadi setelah baca satu surah Yasin sekali, baca doa ni terus. Nah. Setelah baca Yasin yang kedua, baca doa ni pula. Baca yang ketiga, baca doa ni pula. Maksudnya 3 kali baca Yasin, 3 kali baca doa. Nah, setiap kali baca. Ni doa. Doa pendek aja, tak banyak mana pun. Nah, saya baca sikit doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya zal manni wa la yuman. Alaihi ya zal jalali wal ikram. Ya zal tawli wal in'am. La ilaha illa anta. ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن القائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقطرا علي في الرزق فامحو. Kita minta, ya Allah, kalau kamu catatkan saya ini sebagai orang yang diharamkan, orang yang celaka, orang yang dijauhkan daripada syurga Allah Ta'ala, orang yang dihalang rezekinya, famhu, ya Allah, padamkanlah perkara tersebut, ya Allah, daripada Lauh Mahfuz. Nah, Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa ikhtara rizqi wa asbitni indaka fi kitab sa'idan marzuqan muwaffaqa lil khairati fa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabika al-munazzal. Nah, yani bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa ikhtara rizqi wa asbitni indaka fi kitab sa'idan. Ya Allah, kalaulah ditetapkan aku sebagai perkara tersebut yang tadi, yang tidak elok tadi, maka sabitkanlah aku dan letakkan aku di kalangan orang yang bahagia, orang yang diberikan rezeki yang luas, nah, yang telah diberikan taufik dengan perkara kebaikan. Dan kalaulah engkau menyebut, wahai Allah, dan perkataanmu itu benar, ya Allah, dalam kitabmu, ala lisani nabiyyikal mursal, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu kitab. Karena Allah telah menyebutkan perkara tersebut, bahawa Allah boleh menghazafkan, menghilangkan apa yang Allah kehendaki, dan Allah boleh menetapkan perkara yang Allah ingin tetapkan. Nah, kemudian ilahi bitajallil a'zam ila akhiri ad-du'a. Nah, dibacakan. Kemudian ada lagi di antara qawas surah Yasin. Nah, disebut dalam Al-Allamah Ad-Dairabi dalam kitabnya Mujarrabat. Kata beliau, di antara khususiat surah Yasin yang disebutkan oleh sebahagian ulama, an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban 3 marrat. Ini disebut dalam apa ni Ad-Dairabi, Mujarrabat Ad-Dairabi. Macam doa yang niatkan tadi. Niat yang pertama tulul umur, panjang umur. Niat yang kedua untuk niat daf'il bala, menghalang daripada bala. Niat yang ketiga untuk istighna 'anil nas, terkaya kita daripada manusia. Kemudian kita berdoa dengan doa ini 10 kali. Doa lain pula. Ada satu doa lagi. Ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama. Cara pertama baca Yasin sekali, baca doa. Baca Yasin 2 kali, baca doa dengan niat yang kedua. Baca Yasin yang ketiga dengan niat yang ketiga, baca doa. Yang ni pula, baca Yasin dulu 3 kali, kemudian baru baca doa ni. Doa ni baca 10 kali. Ilahi, juduka dallani alaik, wa ihsanuka awsalani ilaik, wa karamuka qarrabani ilaik, ashku ladaika ma la yakhfa alaik, wa as'aluka ma la ya'suru alaik, idh ilmuka bihali yakfi an su'ali, ya mufarrija karbil makrubin, farrij anni ma ana fihi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Panjang doa ni sampai kesuat seterusnya. Dan disebutkan juga dalam Safinatul Ulum, doa nisfu Sya'ban lil Qutbir Rabbani Sayyidi Abdul Qadir Jilani rahimahullah, qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Disebut dalam Ghunyah, mungkin dalam selain daripada Ghunyah, dalam karangan Al-Imam Abdul Qadir Jilani, kata Allahumma idh tala'at laylatul nisfi min Sya'ban ala khalqik fa'ud alaina bimannika wa idqik ila akhirid du'a. Ada doa macam-macam dibaca. Sayyidi Hasan Haddad rahimahullah dalam risalahnya tentang doa Lailah nisfu min Sya'ban, dia ada 2 doa katanya. Yang pertama doa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Dan kemudian ditambahkan pula dengan satu lagi doa
yang panjang, yang mana terkandung dalam doa ini doa-doa Nabi SAW dan munajat Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kata sahibur risalah al-madhkur, yakni Sayyidi Hasan Haddad rahimahullah, kata beliau, doa Sya'ban masyhurun huwa du'aun azimun naf'i. Doa Sya'ban, doa nisfu Sya'ban ni, doa yang masyhur, doa yang penuh dengan keagungan manfaatnya. Dan padanya fawaidu azimatun, dan padanya faedah yang azimah, wa ad'iyatun jalilatun, dan doa yang agung. Wa ba'duhu qad warada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Wa qaribul maghribi ahsan wa aula. Sebahagian lagi mengatakan bahawa doa ini dibacakan pada waktu hampir maghrib, sebab nak masuk malam. Dan disusun oleh Sayyiduna Barakatul Wujud wa Umdatul Muhaqqiqin Hawi Asrari Abaihi Salihin Al-Arifu Billah Qutbuz Zaman Sayyid Al-Sharif Badruddin Al-Syeikh Hasan bin Al-Qutb Al-Syeikh Hasan bin Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Ini cucu anak kepada Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Hasan Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan ini jalan dia. Cara macam mana nak baca? Yang pertama, dibacakan surah Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat tulul umur. Tulul umur dengan apa? Ada tambahan. Ma'a taufiqi lit-ta'ah. Panjang umur dengan taufik melakukan taat. Jangan minta panjang umur saja. Ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah. Tak ambung belakang. Jadi panjang umur buat jahat. Tak, panjang umur dengan ketaatan kepadamu, ya Allah. Yang kedua, biniyatil ismah minal afati wal ahati wa niyati sa'atir rizqi. Yang kedua dengan niat untuk dijaga daripada perkara yang tidak baik, dan berniat untuk diluaskan rezeki. Ini doa niat yang kedua. Yang ketiga, li ghinal qalbi wa husnil khatimah. Doa moga Allah Ta'ala bagi kaya hati kita dan ditutup kehidupan kita dengan kebaikan. Ini dia mati dalam keadaan husnul khatimah, kemudian barulah baca doa ini. Jadi ada macam-macam. Ada yang niat panjang umur, kemudian yang kedua dielakkan daripada bala, yang ketiga dikayakan kita daripada manusia, istighna anin nas. Yang kedua ni cara yang lain pula. Niat untuk panjang umur dalam ketaatan, yang kedua dijauhkan daripada perkara yang tidak baik dan diluaskan rezeki, yang ketiga dikayakan hati dan dimatikan dalam husnul khatimah. Jadi boleh niat yang pelbagai. Dan ni doanya panjang doanya. Sampai 2-3 lay. Tu dia 4 lay. 4 lay. Nah, ini doanya yang cara Al-Imam Hasan bin Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ni doanya. Jadi malam ni kita akan pilihlah doa mana yang kita nak baca. Sebahagian ulama baca pula doa ni. Ni, apa dia dibaca? Zakara ba'du salihin anna man qara'a. Tengok, para salihin mengatakan siapa yang baca. Ini doa Nabi Yunus alaihi salam. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Siapa yang baca ni pada malam nisfu Sya'ban dengan sebanyak bilangan hurufnya, bihasabil jummal. Berapa hisabil jummal? Ni hisabil jummal. Dia hisabul jummal, dia ada abjad, hawas, khutti, kalamun. Nah, apa dia? Sa'afun, qurishat, tadhaghun, dadhaghun. Tu ada. Pernah tengok tak tu? Sebab tu kita kalau tulis Arab, dia akan tulis alif 1, 2, 3. Dia akan tulis satu benda alif, kemudian ba. Kan? Kita kan 1, 2, 3, 4. Poin pertama 1 alif. Kalau Arab dia tulis hisabil jummal, alif mewakili 1, ba mewakili 2, jim mewakili 3, dal mewakili 4. Dia ni daripada perkataan abjad, hawaz, hutti, kalamun, lagi sya'afas, qurishat, tadhaghun, dadhaghun. Lebih kurang itulah. Dia punya bilangan dia tu 1 sampai 10, kemudian terus masuk 20 sampai 100, kemudian masuk pula 200 sampai 1000.
Dia faham? Dia akan kira macam tu. Jadi contoh macam nama Nabi Muhammad terkandung dalamnya berapa ratus nabi. Macam mana boleh tahu nama Nabi Muhammad ada berapa ratus nabi? Kerana mim mewakili kepada berapa huruf tersebut. Dia ditambahlah. Macam la ilaha illa anta, la ilaha tu mewakili 68 bilangan. Kerana lam ada satu huruf, alif satu huruf lain pula, lam alif. Hamzah ada satu huruf, lam ada lain huruf pula, ada alif lagi sikit. Kemudian ha. Tambah semua tu jadi 68. Baik, tambah semua ayat tadi. Tak apa saya cerita aja. Saya kata jenuh nak kira. Saya berapa bilangan dia? Sebab disebut ni siapa yang baca ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dibaca pada sebanyak hisabil jummal bagi ayat tersebut, iaitu bilangan dia 2375 kali. Qamsatun wa sab'una wa thalathmi'atin wa alfan. 2375 bilangannya. Fa inna tilawata hadhihi al-ayati fi hadhihi al-lailati bil adadil madhkur takunu amanan fi dhalika al-'am min balaya wal awham. Siapa yang baca sebanyak tu ayat ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ni sebanyak 2375 kali, maka Allah akan menyelamatkan dia pada tahun tersebut daripada segala balak dan segala perkara yang tidak dikehendaki. Nampak tak? Baik, kaifa la takunu amanan? Kata Syekh Al-Imam Abdul Habib Qudus kata apa? Bagaimana tidak aman? Kalau siapa yang baca ni macam mana dia tak boleh aman? Wa qad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anhu alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi Yunus saudaraku ni, kata Nabi, saudaraku Sayyidina Yunus alaihi salam, ini doa yang ajib. Apa dia? Awaluhu tahlil. Awalnya tahlil, wa awsatuhu tasbih. Tengahnya tasbih, wa akhiruhu iqrarun bidzambi. Dan akhirnya adalah pengiktirafan dengan dosa. La ilaha illa anta subhanaka. Awalnya tahlil, la ilaha illa anta. Tengahnya tasbih, subhanaka. Kemudian pengakhirannya dengan mengiktiraf dosa yang dilakukan. Inni kuntu minadh zalimin. Ma da'a bihi mahmumun. Kata Nabi, tidaklah orang yang sedih, wala maghmumun, orang yang dalam kerundungan dan masalah, wala makrubun, yang orang ada duka cita yang banyak, wala madyunun, dan orang yang banyak hutangnya, fi yaumin thalatha marratin illa stujibalah. Kalau dibaca sehari 3 kali, maka akan diperkenankan doanya. Jangan tinggal ayat ni. Sehari jangan tinggal doa ni, kita baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita daripada segala masalah kita. Dan banyak lagi hadis yang telah disebutkan dalam Qazinatul Asrar karangan Al-Imamul Allamah Al-Muhaqqiq Muhammad bin Ali Afandi rahimahullahu taala. Faedah yang lain, sesiapa yang membaca awal surah Dukhan pada malam nisfu Sya'ban, kata Al-Imam Syarji rahimahullahu taala dalam fawaidnya, man qara'a awwala surati Dukhan, siapa yang membaca awal surah Dukhan ila qawlihi ta'ala al-awwalin. Ayat surah Dukhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim ila ayat rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sampai kat situ. Berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat. Baca 8 ayat ni. Surah Dukhan pada awal malam Sya'ban. Pada awal malam Sya'ban ni. Sebanyak 15 kali. Sampai malam nisfu Sya'ban. Malam ni. Pada malam nisfu Sya'ban baca 30 kali. Malam nisfu Sya'ban dibaca 30 kali. Summa yazkurullaha ta'ala. Kemudian dia berzikir kepada Allah. Dengan apa zikir sekalipun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW 10 kali. Wa yad'u bima ahabba, dan dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Fa innahu yara ta'jilal ijabati fiha, maka dia akan dapati doanya akan diperkenankan oleh Allah dengan segera, insya-Allah taala. Jadi jangan lupa malam ni baca ayat surah Dukhan pada malam ni sebanyak 30 kali. Nah, kemudian zikir, kemudian selawat 10 kali, kemudian doa dah apa saja yang kita ingin doakan. Banyak nak kena buat malam ni tau. Hai, macam-macam ni. Yasin 3 kali. Surah Dukhan lagi. Ni kami nak buat kerja. Macam mana Ustaz malam ni? Tak ada buat apa lah malam ni tau. Duk buat kerja macam-macam dah. Nah. Malam ni lah pula. Bagilah masa sikit. Jadi, tambih. Di sini sebut yang terakhir. Nah. Makanan siap dah kah? Makanan siap dah? Dalam proses makan. Oi. Patutlah mereka tak apa nak tengok kau ni. Tambih fi bayani ma yahsulu bihi qiyamul lail. Baik, berapa banyak masa yang kita bangun untuk mendapatkan kita qiyamul lail pada malam ni? Yahsulu al-ihya'u bil qiyam wal waridani fil ahadith bi mu'dhamil lail wa qila bi sa'atin. Maka ulama kata yang mendapatkan orang ni sebagai menghidupkan malam. Berapa banyak dia nak kata menghidupkan malam tadi? Menghidupkan malam kata kebanyakan para ulama adalah dengan menghidupkan kebanyakan malam. Jadi kalau malam kita bahagi kepada 3 bahagian, maknanya 2/3 tu adalah dengan menghidupkan malam tersebut. 1/3 saja yang tidak dihidupkan sudah kita tidur. 2/3 tu dengan ibadah. Maknanya kalau kata malam ni pukul 7 malam, tamam? Masuk maghrib pukul 7.30, subuh pukul berapa? Pukul 6. 6 kan? 6 lah, kita kira pukul 6 lah. Jadi berapa jam? Lebih kurang dalam 12 jam. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, kira 6.30 lah. 6.30. Jadi 11 jam. Bahagi 3. Bahagi 3 jadi berapa? Jadi kita kata 4 jam, 4 jam, 4 jam. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Ataupun 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah. Baik, kalau kira macam tu, maknanya nak mendapatkan 2/3 malam, bermula daripada pukul 7 malam, 7.30 tu, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, dah kira 1/4, 1/3, ni 10.30. 11.30, 12.30, 1.30, 2.30. Dikira 2/3 malam. Maknanya tak boleh tidur sampai 2.30. Baru dikira kata kita menghidupkan mu'zamul lail pada malam ni. Dengan ibadah semuanya. Bukan tengok filem. Dengan ibadah. Wirid, zikir, baca yasin, baca Quran, baca kitab, baca apa semualah waktu tu. Sementara nak tunggu 2.30. Lepas 2.30, 3.30, barulah tidur. Lepas tu subuh tak bangkit, tak edit lah. Dia kata duk biasa tak nak tidur macam tu, saya tak tengok subuh tak bangkit tu. Habis tu yang semalam duk buat ibadah menatang awak. Buat ibadah subuh tak bangun, tak jadi. Tapi kata sebahagian ulama, ni depa nak dengar ni. Waqilah. Sebahagian pandangan kata bisa'atin, cukup 1 jam je, cukup dah lah. Kami pakai hak tu lah Ustaz. Tu dah kita tahu dah tu. Kita tahu dah. Nah. Ada satu lagi kata Sayyidina Abdullah tu, kata kenapa berlaku khilaf macam ni? Rahmat kepada umat. Kawan-kawan bila kita dengar tu kata, tenang hati saya. Saya dah kerja pada pagi sampai ke malam, tengok-tengok nak kena hidup pula 2/3 malam mati. Pakai saya ni tak jadi ahli ibadah lah. Lepas tu kata pakai bagi kat Tok Wali ikut-ikut. Kita ni pakai pergi jumpa mereka, pergi salam dengan mereka, suruh mereka doa jadi lah tu. Lain kali tak jadi apa juga lah kan. Dan korang dalam ni sebut juga ada agak 1 sa'ah. Boleh kat dikira ihya'ul lail. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Bi salatil isya'i fi jama'atin. Tengok. Nak dapatkan malam ni dihidupkan dengan syarat daripada solat isyak berjamaah, wal azmu ala salati subhi fil jamaah. Dan berazam untuk solat subuh jemaah, berazamnya. Hak tu pun dapat dah ihya'ul lail. Masya-Allah. Maksudnya bangun solat isyak mesti berjemaah. Hak tu mesti. Kemudian lepas solat isyak tu berazam. Saya azam esok pagi nak main masjid solat subuh jemaah. Saya azam nak main ke pondok untuk solat subuh jemaah. Alhamdulillah dah. Azam, lepas tu tak bangkit. Dapat dah qiyamul lail. Kerana dia dah berazam. Tapi janganlah azam untuk tak bangkit.
Kama qalahu fi lailatul aidain. Macam tu juga dalam malam Lailatul Aidain. Nah, 2 malam hari raya. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min salati 100 rak'atin fi hadhihi al-lailati fa huwa bid'atun kama taqaddam. Apa yang dilakukan oleh seorang pada malam Lailatul malam ini, no? Ya, pada malam dengan menunaikan solat 100 rakaat pada malam ini fi hadhihi al-lailah, maksudnya malam Lailatul Sya'ban ni, maka ini bid'ah kama taqaddam. Bid'ah apa ni? Bukan bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang haram. Bid'ah ada yang baik, ada yang bid'ah yang haram. Jadi Syekh sebut bid'ah saja. Maksudnya tak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia dikira sebagai bercanggah dengan syarak? Tak, tidak bercanggah dengan syarak. Wal aula lil insan, apa yang kita nak buat malam ni? Wal aula, kata Syekh, yang sepatutnya bagi kita melakukan pada malam ini, an yusalliya fi hadhihi al-lailati salatat tasabih allati 'allamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita malam ni semayang tasbih. Jadi malam ni kita akan buat, saya di sini pun di Zawiyah ni, kalau siapa nak mari boleh mari, tidak ada masalah. Kita akan solat maghrib, lepas maghrib kita akan baca Yasin 3 kali dengan niat yang disebutkan tadi, dan kita akan baca semua doa tu terus. Bukan doa satu aja, semua doa terus tadi. Hak disebut dalam kitab ni, semua doa kita baca sampai isyak. Dan lepas isyak kita akan sembahyang tasbih. Lepas isyak terus kita sembahyang tasbih. Tamam? Tamam. Yang buat di masjid, buat di masjid. Nah, lepas tu kalau nak main tasbih, tuan-tuan, kalau masjid buat tasbih tak? Padang. Nak buat tasbih main ke sini. Tasbih kita buat di sini. Malam ni saya pasang pi lah, kalau orang tak ada pun saya mayang lah. Kita pasang pi lah. Tapi saya tak kata bawa makanan apa. Kalau lagi elok kata ibu ayah bawa main makanan, lagi comel lah. Kita tak sedia makanan lah, jenuh lah. Ni kambing 2 ekor dah. Silap pun kambing ni malam-malam ni sekali, kambing ni. Nah, kalau kata tak habis, kambing malam ni sekali kita makan malam ni sekali. Nah. Malam ni kita lepas isyak, solat isyak, betul solat tasbih tu. Tasbih macam mana? Tasbih macam kita selalu duk buat. Nah. Kita akan sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah, maka kita pun bacalah surah apa pun. Nah, apa surah yang kita inginkan. Kemudian kita akan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berapa kali? 15 kali. Selepas tu kemudian rokok. Waktu rokok baca pula dalam rokok 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian kita angkat kepala bangun, duduk, berdiri, i'tidal 10 kali. Kemudian kita sujud 10 kali dalam sujud, duduk antara 2 sujud 10 kali, kemudian sujud lagi sekali lagi 10 kali, kemudian kita bangun. Terus 15 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, semua 10 kali. Selepas baca surah saja 15 kali. Jadi maknanya akan habis 1 rakaat 75 kali tasbih. 75 kali rakaat kedua jadi 150. Rakaat ketiga nanti kita masuk rakaat yang seterusnya pula 2 rakaat lagi 75 jadi berapa? Jadi 300 tasbih. 300 tasbih. Nah. Jadi Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, "In istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah faf'al." Kalau kamu mampu sembahyang tasbih tiap-tiap malam, silakan. Kalau kita mampu. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'ati marrah. Kalau tak mampu seminggu sekali, kata Nabi. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau tak mampu juga sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Tak mampu juga setahun sekali. Ni jadilah. Kata rasanya ni ikut baru sembahyang ni. Okey, tak apa tu. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau tak pernah buat juga cukup sekali seumur hidup. Kena sembahyang juga tasbih ni. Jangan tak sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kata apa? Ya Abbas, ya Ammah. Tengok Sayyidina Nabi pesan kat pak saudara dia ni. Ya. Wahai Abbas, wahai pak saudaraku yang tersayang. Ala u'tiyaka, ala amnahaka, ala ahabbuka, ala uhibbuka. Ala af'alu bika 10 qisalin idza anta fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirah. Nak tak kalau kamu lakukan perkara ini akan diampunkan dosa kamu yang terdahulu dan akan datang, qadimahu wa hadithah, qata'ahu wa amdah, saghirahu wa kabirah, sirrahu wa alaniyatah. Nak tak kamu diampunkan dosa yang terdahulu yang akan datang, kesalahan kamu yang kamu sengaja ataupun yang kamu tak sengaja,
dosa kamu yang kecil ataupun besar, kamu buat secara terang-terangan ataupun bersembunyi-sembunyi, nak tak kamu buat? Kata pak saudara dia, ya nak. Benda apa lagi fadilat besar macam ni. Nah, diampunkan semua ni. Maka kata beliau, buatlah apa yang aku suruh ni. Solatlah 4 rakaat, dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Maka kata Nabi, kalau tak mampu buat tiap-tiap hari, buatlah seminggu sekali, tak mampu seminggu sekali, buatlah sebulan sekali, tak mampu sebulan sekali, buatlah setahun sekali, tak mampu setahun sekali, buatlah seumur hidup sekali. Maknanya kalau seumur hidup pun tak pernah sembahyang tasbih, maknanya dia ni macam tak guna lah orang, faham? Orang yang tak guna kehidupan dia. Nak moga Allah Taala lindungkan kita daripada sedemikian. Nah, dan moga Allah Taala mengumpulkan kita dalam barakah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa mengambil fursah dan mengambil masa kita ni untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan insya-Allah bulan Ramadan nanti kita akan terus dengan majlis juga ilmu. Walaupun tiap-tiap hari saya akan baca kitab juga di sini dengan kitab Syama'il Al-Imamul Bajuri. Baca Bajuri tu, baca dalam bahasa Arab. Cuma malam saya buat kuliah juga sejam malam. Tarawih kita di sini 20 rakaat. Kita akan buat juga. Di masjid pun ada, kita akan hantar anak murid juga buat di masjid. Bantu tuan imam, Pak Tam. Anak-anak murid kita yang hafal Quran, kita akan jadi imam juga di masjid. Kemudian yang sebahagian lagi akan duduk di sini, ihya di sini, dan kemudian sehabis 10 rakaat kita akan baca kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Yang tu saya akan syarah dalam bahasa Melayu kita lah. Dan kemudian kita sambung lagi 10 rakaat. Di sini setiap malam di masjid semalam sejuzuk apa tak? Bayang? Tak sampai lah, tak sampai. Sonok lah depa yang ni. Ada Quran depan pula no? Oh, ada Quran depan. Depa duk takut dah ni. Hak duk hafal Quran 7 orang ni, depa ada 7 orang hak hafal Quran. Depa duk takut dah ni pakat duk Allah. Dan tengok habaq Quran duk depan. Tak apa. Dia tak apa balik. Hari depa tutup Quran. Kita akan sembahyang, kalau di sini kita sembahyang sehari sejuzuk lah. Nak buat macam guru saya Syekh Yusri tak larat lagi lah. Syekh Yusri guru saya, malam Ramadan satu malam 3 ke 5 juzuk. Satu malam. Maksudnya hampir sampai subuh. Dekat-dekat nak subuh dah baru berhenti. Ada berapa minit lagi je, lepas tu terus sahur, lepas tu mayang subuh. Macam tu. Memang hidup sungguh malam ni, kami anak murid tunggu waktu nak rokok. Tu ya. Panjang lah. Anak murid tunggu tang rokok, masuk tang rokok. Tu pun rakaat kedua. Lepas tu sembahyang sendiri, lepas tu sambung balik, dapat pahala jemaah lah. Dia panggil pahala jemaah mengelak orang panggil. Masuk rakaat kedua. Datuk Guru baca panjang. Syekh Yusri pula dia baca daripada maghrib lagi. Dah baca dah. Bukan daripada subuh hari tu lagi dah baca dah Quran. Kira dah semua sekali. Sebab tu dia kira sehari 5 juzuk. Maksud daripada subuh dah dia kira dah bacaan dah. Lepas tu siapa semayang, dia semayang yang senyap pun kita rasa panjang. Kenapa? Kerana dia ulang balik Quran dia. Dia tak baca surah pendek-pendek, dia akan baca panjang. Semua solat dia panjang. Jadi kita yang tu nanti kot, tak tahu lah bila nak buat macam tu. Tapi sekarang ni bagi hak mudah-mudah dulu lah. Satu rakaat, satu juzuk tu pun boleh tahan tu. 20 rakaat kita akan buat di sini, 20 rakaat. Masuk dengan kuliah sejam. Jadi tak tahu lah habis berapa, tak tahu lah. Nak habis tarawih kat sini berapa tak tahu. Siapa nak cuba mayang di sini boleh lah. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dah selesai satu risalah berkenaan dengan Sya'ban. Tadi ni sempurna, saya baca semua tadi. Kecuali doa je, saya skip. Sebab doa panjang. Jadi insya-Allah malam ni kita akan amalkan terus apa yang kita bacakan tadi. Cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin itulah, siapa yang boleh buat sendirilah. Berapa ribu tadi? 2375 kali. 2375 tu kalau siapa boleh buat, silakan buat pada malam ni sendiri, insya-Allah taala akan mudahkan urusan dia. Insya-Allah taala aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta ibu ayah semua menjamu selera dulu. Sekejap lagi ada Tok Guru akan main. Kita janji pukul 12. Ada Tok Guru main dah? Main ya. Pukul 12. Tapi tak apalah. Kalau kata dah selesai makan, kalau mereka tak main lagi,
Sekali depa mai lagi siapa yang ada je lah. Saya pun tak beritahu kat depa apa pun. Tak beritahu depa kata kena bercakap apa-apa pun. Depa mai ni hanya raikan saja, kemudian nak doa ya tempat ni insya-Allah. Siapa yang nak tunggu sampai Tok Guru mai, ahlan wa sahlan, dialu-alukan. Siapa yang ada urusan selepas makan, jangan tak makan, kena makan dulu. Karena majlis yang sebegini moga diberkati oleh Allah Ta'ala, berkat para guru, berkat ibu ayah semua yang hadir. Moga-moga makanan ini akan menjadi sebab untuk kita melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana kehadiran ibu ayah semua, beri semangat kepada Zawiyah Nasiriyah ni. Moga-moga terus bergerak dengan maju dan membimbing umat ni kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering mengharapkan doa daripada ibu ayah semualah. Dan Tok Guru pun tadi pesan, dia apa ni, dia sebut saya kata alhamdulillah hari ni, alhamdulillah insya-Allah. Dia pun seronok hari ni, dia pun gembira hari ni mari. Dan moga-moga dengan berkat doa-doanya mereka ini dan doa ibu ayah semua, abang kakak yang hadir pada pada pagi ini dan tengah hari ini, diberkati oleh Allah Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dibangunkan tempat ni dengan segera, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Kalau tak ada aran melintang tempat ni, kalau kata bantuan yang mencukupi dan perjalanan dia elok, insya-Allah dalam 1 tahun 2 tahun akan selesai tempat ni. Tapi masih lagi ada banyak fasa lagi. Itu baru fasa yang pertama. Ada fasa lagi tu, fasa di belakang sana. Ada pondok-pondok lagi untuk kelamin, untuk orang tua-tua, untuk pondok yang apa ni, anak-anak muda pun akan kita buat selepas ni. Cuma yang saya tumpu sekarang ni dengan sebelah orang ni. Sebelah orang yang saya pilih khusus, yang tu apa ni, saya akan tumpukan kepada mereka. Dan mereka lah pula nanti akan jadi guru nanti insya-Allah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga ahlan wa sahlan kepada ayahanda kita Syekh Ali ataupun Tuan Guru Haji Abdullah, ayah kepada Ustaz Sirajuddin, adik ipar saya ni. Ini anak murid kepada Tuan Guru Haji Mak Saman Kati, pun hadir bersama dengan kita pada hari ini. Dan moga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, beri kesihatan kepada beliau dan diberikan kebaikan kepada beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. ربنا زدنا علما وصف رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثير النوال وحسنا في علي قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua, juga kepada Tuan Imam, Pak Tam saya sendiri dan JK Masjid yang tidak putus-putus memberikan semangat dan juga dorongan kepada Zawiyah Nasiriyah insya-Allah.